Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah biiznillah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mengadakan majlis ilmu secara live dalam Facebook Media Sunnah Malaysia ini. Dan pertamanya saya mohon maaf di atas sedikit keterlewatan kerana masalah sambungan lain yang kurang elok tadi. Dan alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu Wa Taala telah mudahkan urusan tersebut dan kita akan memulakan tajuk kita, tajuk kuliah pada malam ini, iaitu adab-adab menyambut 10 malam terakhir Ramadan. Pertama sekali, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan umur yang panjang kepada kita untuk hidup dan hadir dalam bulan Ramadan. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kita untuk duduk dalam masa yang penuh barakah ini. Kerana kita tahu bahawa setelah seseorang itu meninggal, perkara yang sangat berharga untuk dirinya ialah diberikan kesempatan masa walaupun sesaat. Orang-orang yang ketika datang maut kepadanya, dia hanya meminta, Allah ceritakan keadaan dia meminta supaya dilambatkan sedikit masanya. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Mayat tu berkata, orang yang ingin dicabut nyawanya tadi, dia akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhanku, kalau boleh lambatkan sedikit masa kepadaku untuk aku bersedekah dan beramal dengan amal soleh. Kenapa? Sebab pentingnya masa. Sekiranya masa keadaan yang biasa itu juga sangat berharga dan Allah Subhanahu bersumpah dengannya, wal asri innal insana lafi khusrin, bagaimana dengan masa yang lebih mulia, iaitu malah masa yang paling mulia secara mutlak sepanjang tahun, iaitu malam Lailatul Qadar dan juga malam-malam dalam bulan Ramadan. InsyaAllah, pertama sekali saya mengajak pada diri saya dan tuan-tuan, pertama sekali mari kita syukur nikmat kepada Allah Subhanahu, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara pertama yang perlu kita lakukan. Tiap-tiap kali Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada kita, hendaklah kita mensyukurinya dengan kegembiraan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah berkata, katalah wahai Muhammad, dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan rahmatnya, maka hendaklah mereka bergembira. Jadi pertama sekali, dengan kedatangan waktu 10 malam terakhir ini, perkara yang perlu kita wujudkan pertama sekali adalah bergembira dengan kedatangan. Jangan sampai ketika datangnya musim-musim begini, kita akan adanya perasaan malas dalam diri kita atau rasa tidak seronok dengan musim-musim beribadah atau merasa diri kita terkongkong. Dan kita juga pada malam-malam akhir ini, kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada golongan-golongan yang rugi, golongan yang melalui masa-masa yang sangat berharga namun tidak mendapat manfaat daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada mereka. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmizi, Nabi bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya." Celakalah atau seorang lelaki yang mana namaku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak berselawat kepadaku. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah,
dan celaka dan rugilah bagi orang-orang yang sempat dengan bulan Ramadan sehingga pada waktu hujungnya kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkannya. Wa raghima an furajulin adraka indahu abawahul kibar au ahaduhuma falam yudkhilah. Dan celaka dan rugilah bagi orang-orang yang sempat bersama dengan ibu bapanya ataupun salah seorang daripada mereka dalam keadaan mereka tua namun keadaan itu tidak mampu memasukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah min dzalik. Persoalan kita yang pertama, bilakah bermulanya 10 malam terakhir Ramadan? Dan bagaimana kalau sekiranya pada bulan Ramadan tersebut, pada bulan tersebut, Ramadan pada tahun tersebut hanya 29 hari? Adakah dikira 10 malam terakhir dari kiraan yang akhir ataupun daripada awal? Jawapannya, 10 malam terakhir bermula pada malam 21. Sama ada pada bulan Ramadan tersebut 30 hari atau 29 hari. Jadi kita ketika ingin beriktikaf seperti mana kaul jumhur, kita hendaklah masuk ke dalam masjid untuk beriktikaf. Mana untuk kerana iktikaf pada malam 10 malam terakhir. Iktikaf itu bermula pada waktu malam 21. Dan tajuk kita yang kita bincang akhir Ramadan iaitu bermula dengan malam 21, iaitu kalau pada tahun ini iaitu pada kita sekarang pada malam 18. Jadi malam 21 nanti malam Khamis. Jadi 10 terakhir ialah pada hari Rabu malam Khamis pada hari itu. 10 malam terakhir. InsyaAllah kira kita apabila cerita tentang malam terakhir ialah amalan kita bermula pada hari Rabu malam Khamis. Okay. Dalilnya kenapa kita tetap 21 malam kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrul awal min Ramadan wa i'takafna ma'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama 10 malam yang awal bulan Ramadan, iktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Jibril, kemudian Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu qala innal ladzi tatlubu yang kamu cari itu ada di depan kamu. Fa'atakafa al-ashr al-awsat. Nabi dah iktikaf 10 malam, Jibril datang beritahu bahawa sesungguhnya yang kamu cari iaitu malam Lailatul Qadar itu berada di depan kamu, iaitu belum lagi tiba waktu. Fa'atakafa al-ashr al-awsat. Maka Nabi SAW pun beriktikaf pada 10 malam pertengahan. Kemudian fa'atahu Jibril faqala lah, Jibril datang kepada Nabi SAW dan Jibril beritahu bahawa innal ladzi tatlub amamak, sesungguhnya malam yang kamu cari itu berada di depan kalian, iaitu belum sampai pada malam Lailatul Qadar. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khatiban sabihati 20 min Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun berkhutbah pada waktu pagi pada hari 10 Ramadan. Artinya 10 Ramadan Nabi bangun berkhutbah, Nabi naik berkhutbah, Nabi pada malam yang ke-20. Jadi pada 20 Nabi khutbah, apa Nabi kata? Man kana atakafa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falyarji'. Barang siapa yang sebelum ini beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia kembali semula. Fa inni ra'aitu lailatul qadri wa aku telah melihat, aku telah bermimpi akan berlaku malam Lailatul Qadar dan aku dilupakan bilakah berlakunya. Wa innaha fil ashril awakhir, dan sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu terakhir. Fi witrin, pada malam. Wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma. Mimpi tersebut seolah-olah aku di atas tanah yang dibasahi dengan air. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW bangun, Nabi berkhutbah pada malam yang ke-20 dan Nabi kata siapa yang beriktikaf kembali semula
kembali semula beriktikaf pada 10 malam terakhir, dan 10 malam terakhir itu bermula pada malam 21, iaitu bermula pada malam Khamis, Rabu malam Khamis pada 13 Mei 2020. Jadi kalau siapa yang nak kejar malam sebutlah mana 10 malam terakhir. Apa yang kita cari dalam malam terakhir tidak lain tidak bukan. Kenapa kita berusaha bersungguh-sungguh menghidupkan malam? Kerana di sana terdapatnya salah satu Lailatul Qadri, dan itulah yang kita cari, dan itulah yang Jibril beritahu kepada Rasulullah SAW dengan lafaznya, innal ladzi tatlub amamak, sesungguhnya sesuatu yang kamu cari itu berada di depan kamu. Artinya yang kita cari dalam dalam malam-malam terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Jadi kalau malam Lailatul Qadar, Nabi sebut dalam hadis tadi ialah pada malam-malam ganjil, iaitu malam 21, malam 23, 25, malam 27 dan 29. Namun dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa, wa fi sabi'atin tabqa, wa fi khamisatin tabqa. Nabi kata, carilah kamu pada malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam akhir Ramadan, iaitu malam yang ke-9 berbaki. 9 berbaki, 7 berbaki dan juga 5 berbaki. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, lafaz hadis ini menunjukkan bahawa Nabi kira dari belakang. Kalau kira dari depan, malam ganjil, malam Lailatul Qadar dijangkakan berlaku pada malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Namun kalau berdasarkan pada hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kalau dikira daripada belakang, Nabi kira 9 malam yang berbaki, 9 yang berbaki, 7 yang berbaki, 5 berbaki. Artinya kalau malam pada bulan tersebut atau bertahun tersebut, bulan Ramadan 30 hari, maka 9 yang berbaki itu pada malam 22, iaitu pada malam 22, pada 26, pada malam 28 dan malam 30. Jadi untuk ihtiyat kita hidupkan ke 10 malam, kerana kita tidak tahu berkemungkinan pada bulan tersebut atau pada tahun tersebut, pada tahun ini berlaku Lailatul Qadar pada salah satu daripada malam-malam ganjil atau genap, kita tak pasti. Maka lebih baik kita berusaha untuk mencapainya pada semua malam. Kita letakkan target kita beramal ibadah kepada Allah 10 malam secara keseluruhannya. Apakah yang ada pada malam Lailatul Qadar? Secara ringkasnya ada lebih kurang 10 atau 11 kelebihan yang ada pada malam Lailatul Qadar yang perlu kita kejar. Pertama, Al-Quran turun padanya. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Dan seperti mana kita ketahui, Quran diletakkan padanya, tempat itu akan jadi mulia, masa itu akan jadi mulia. Yang kedua, pada malam Lailatul Qadar, kelebihan yang kedua, pada malam ini ialah malam terakhir pada bulan Ramadan. Dan kita tahu bahawa hadis Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan seseorang dilihat pada waktu penghujungnya. Walaupun hadis ini diceritakan tentang kehidupan umur kita, namun maknanya juga boleh dipraktikkan terhadap makna Ramadan. Ramadan, kita tak tahu usaha kita untuk hidupkan bulan Ramadan itu, kita hendak lihat pada usaha pada hari-hari terakhir. Jadi pada waktu sekarang, hendaklah kita muhasabah. Sekiranya sepanjang 18 malam yang berlalu atau sepanjang 17 malam yang berlalu, kita melakukan syukurlah terhadap nikmat tersebut. Bersyukurlah terhadap nikmat tersebut dan tambahkan lagi usaha kita untuk beramal. Jadi 10 malam ni, 10 malam terakhir, kita nak masuk pada malam terakhir, hendaklah kita berlalu itu suatu perkara yang baik. Syukurilah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan tambahkan kerja kita, tambahkan usaha kita untuk malam-malam akan datang. Sekiranya adanya kekurangan pada, hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah dengan kelalaian yang ada sepanjang 17 malam yang berlalu, masih berbaki 12 malam di hadapan kita, dan pada malam 10 malam terakhir hendaklah kita berusaha
Pertama, kerana malam Lailatul Qadar mulia kerana Al-Quranul Karim. Yang kedua, malam Lailatul Qadar ialah malam-malam terakhir dan Allah jadikan kemuliaan sesuatu amalan itu pada hari-hari terakhirnya. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim bahawa pada malam Lailatul Qadar digandakan amalan menyamai ataupun melebihi seribu malam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kadar tahunan berlaku padanya. Malam Lailatul Qadar adalah malam Allah Subhanahu wa taala menetapkan kadar kita, iaitu qada kadar kita. Allah Subhanahu wa taala menetapkannya ke depan. Bila berlaku pada malam Lailatul Qadar, maka hendaklah pada malam ini kita bangun, kita berusaha berdoa dan sebagainya supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kadar yang baik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala memperinci perkara yang daripada sisinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada malam, Allah menetapkan qada tahunan kita pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Dan yang dimaksudkan di sini adalah qadar tahunan. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa qada itu ada 4 jenis. Satu qada yang umum ataupun 5 jenis, kalau 4 atau 5 mengikut pembahagian ulama. Am, qada takdirul am. Jadi qada ada 4 jenis atau 5 jenis. Pertama, takdir am. Takdir am ialah catatan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu perkara yang semua berlaku di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz berlaku sehingga hari kiamat. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Sekalipun di atas muka bumi ini dan berlaku pada diri, semuanya telah tercatat dalam kitab kalian diciptakan dan sebelum langit dan bumi diciptakan. Takdir am. Takdir yang kedua ialah takdir yang berkaitan dengan anak. Takdir berkaitan dengan takdir al-adami. Perjanjian dengan zuriat Adam alaihissalam. Sedia kita ketahui atau perlu kita rujuk bagi siapa yang belum. Takdir ketiga adalah takdir umri. Takdir hadis Abdullah bin Mas'ud yang ada dalam adakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya itu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian dia jadi satu sekumpal darah. Thumma yakunu mudghah mithla dhalik. Kemudian dia jadi seketul daging sepertinya. Iaitu sepertinya itu 40 hari. Dalam 40 hari tersebut. Thumma yub'atsullahu yawma thumma yab'atsullahu malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala malaikat fayu'maru bi arba'i kalimat. Nah, Allah setiap seseorang itu dengan 4 kalimah untuk kanak-kanak. Allah kata fayuqalulah, Allah berkata kepada tuliskan amalan-amalan dia dan rezeki-rezekinya, wa ajalah dan ajalnya, syaqiyun aw sa'id, sama ada dia bahagia ataupun dia celaka. Ini kadar dipanggil takdir umri, sepanjang umur kita apa yang berlaku. Kemudian adanya takdir yang keempat yang kita bincangkan sekarang, iaitu yang berlaku pada malam Lailatul Qadar. Dan yang kelima ada takdir yaumi, takdir harian, iaitu berlakunya pertukaran malaikat yang akan bertukar dan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada mereka untuk mereka terhadap diri kita. Jadi adanya takdir am, takdir ketiga takdir umur, sepanjang umur. Yang keempat adalah takdir bulan, takdir tahunan, dan yang sepanjang tahun harian. Ada 5 takdir. Bagi ulama yang mengatakan 4 takdir, mereka tidak memasukkan takdir, mereka memasukkan takdir Bani Adam itu kepada takdirul am. Okey. Seterusnya, jadi kenapa kita mohon maaf kerana masalah lain lagi.
Yang kelima, malam Lailatul Qadar. Kenapa kita kejar malam Lailatul Qadar? Kerana pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu sifatkan sebagai malam yang berkat. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran itu pada malam al-mubarakah, malam yang diberkati. Yang keenam, kenapa kita ada apa yang ada dalam malam Lailatul Qadar, iaitu pada Lailatul Qadar turunnya malaikat-malaikat, dan malaikat tidak akan turun kecuali dengan rahmat. Tanazzalul malaikatu bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat, berbondong-bondong malaikat turun, dan juga ar-ruh. Jadi yang malam Lailatul Qadar, malam turunnya malaikat, dengan kedatangan malaikat itu adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkatan padanya. Yang ketujuh, kenapa malam Lailatul Qadar? Apa yang ada pada malam Lailatul Qadar yang kita kejar? Kerana pada malam Lailatul Qadar Allah sifatkan dengan sifat salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah dia sehingga pada waktu fajar. Sebab itu pada malam Lailatul Qadar, pada satu ketika pada zaman Nabi sallallahu memberitahu pada sahabat tentang akan berlakunya malam Lailatul Qadar. Kemudian ada dua orang lelaki yang berbalah berkata, kharajtu li ukhbirukum bilailatul, keluar tujuannya untuk beritahu pada kalian tentang berlakunya malam Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at. Tetapi si fulan dan si fulan mereka bertelagah, akhirnya malam itu terangkat. Kenapa? Sebab pada malam adalah malam yang Allah Subhanahu sifatkan sebagai malam salamun, salam, sejahtera. Sampai bila? Salamun hiya hatta matla'il fajri. Sejahteralah dia sampai pada waktu keluarnya fajar atau waktu subuh. Yang ke-8, malam Lailatul Qadar kenapa menjadi mulia? Malam Lailatul Qadar adalah malam pengampunan bagi orang-orang yang menghidupkannya. Orang-orang yang beramal pada malam Lailatul Qadar adalah malam pengampunan. Terdapat pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dan yang ke-9, malam ini kenapa kita kejar? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa barang siapa yang mendapat kebaikan pada malam ini, maka kebaikanlah pada dirinya, dan barang siapa yang terlepaslah kebaikan daripada dirinya. Hurimal khairu kulluh wa man hurima khairaha yurhamu khairaha illa al-mahrum atau kama qala. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikan, barang siapa yang mendapat kebaikan pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapat kebaikan secara keseluruhannya, dan barang siapa yang malam Lailatul Qadar, maka orang yang mahrum, kerana pada malam tersebut Allah menetapkan segala perkara ke depan. Dan Allah, kenapa kita kejar malam Lailatul Qadar? Kerana pada malam Lailatul Qadar malam yang sangat mulia, sehingga kan Allah. Dan yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surah khas untuk menerangkan malam Lailatul Qadar. Okey, kita masuk pada tajuk kita. Akan tutup dengan tajuk ini, iaitu tajuk berkaitan apa yang perlu kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Dan sebelum kesana lagi, saya minta maaf di atas line sebab tidak begini. Hari ini agak teruk lainnya sehingga sentiasa terputus, dan idea yang ada pada Ana sendiri pun terputus-putus. Okey, kita masuk pada apakah yang perlu kita lakukan. Kaedah khas yang perlu kita buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataupun Aisyah radhiyallahu anha beritahu pada kita tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar, malam 10 malam terakhir. Kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ikat kain sarung. Ini kaedah pertama, ikat kain sarung dan hidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahya lailah wa ayqadha ahlah,
Yang ketiga, kejutkan keluarga. Lafaz perkataan yang disebutkan Aisyah tadi, kita ambil 3. Kaedah pertama daripada perkataan Nabi SAW, syadda mi'zarah. Nabi ikat kain sarung. Kita ambil kaedah pertama yang lakukan adalah tinggalkan segala maksiat. Jadi kaedah pertama daripada lafaz Nabi SAW, Nabi ikat kain sarung. Pada sini ialah nak berdepan dengan malam Lailatul Qadar, tinggalkan maksiat dan perkara yang lara, perkara yang harus, tapi perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuk hari akhirat, perkara dan tidak memberi manfaat. Masa kita habis namun tidak ada keuntungan yang kita dapat daripadanya untuk hari akhirat. Nabi hidupkan malamnya. Kaedah iaitu hidupkan ibadah secara maksimum. Pertama, tinggalkan maksiat dan perkara yang lara. Yang kedua, hidupkan ibadah secara maksimum. Ketiga, wa aiqadha ahlah, dan kejutkan keluarganya, iaitu galakkan orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Galakkan keluarga untuk beribadah taala. 3 kaedah ni kita akan bincangkan sekarang. Bagaimana cara bagaimana kita untuk laksana ketiga kaedah. Kaedah pertama, kaedah syadda mi'zarah. Ikat kain sarung, iaitu tinggalkan segala maksiat. Nabi tidak melakukan maksiat, jadi kita tak sifatkan perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pada diri kita. Sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perkara yang lara, perkara yang untuk jadi sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, iaitu bersama dengan isteri, maka lebih aulalah untuk kita sebagai umatnya meninggalkan perkara yang haram. Sampai kita melakukan perkara yang haram pada malam 10 malam terakhir. Jangan sampai kita melakukan perkara lara yang banyak. Terus jangan sampai kita perkara yang kita tinggalkan yang maksiat yang pertama, dan yang kedua yang lara. Bercakap lebih, lihat kepada bercakap tapi cakapkan. Kita bercakap tapi tidak dapat pahala. Iaitu dengan bercakap, kita melihat ke kiri dan ke kanan namun lara, iaitu banyak sangat melihat perkara yang tidak ada manfaat. Kita mendengar sesuatu yang lara, melakukan perbuatan yang lara. Segala perkara yang lara hendak ditinggalkan pada lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perkara yang lara, dan kita tinggalkan perkara maksiat. Semua jenis maksiat yang disebabkan oleh mukhalatah atau maksiat disebabkan oleh khalwah. Kita tahu bahawa punca maksiat ada dua jenis. Pertama, maksiat kerana mukhalatah, kerana kita bergaul. Maksiat itu berlaku sebab bergaul. Maksiat mengumpat, maksiat mengata, maksiat menuduh, maksiat atau riak, atau maksiat mukhalatah. Dan yang kedua, kita juga perlu jauhi maksiat khalwah. Maksiat khalwah artinya ujub. Jadi maksiat secara yang dilakukan secara senyap, maksiat yang dilakukan oleh seseorang tatkala manusia tidak melihatnya dan dilupa bahawa Allah Subhanahu melihat dia. Jadi jenis maksiat itu tinggalkan. Maksiat mukhalatah, maksiat khalwah, yang kecil, maksiat yang besar. Kenapa yang kecil perlu tinggalkan? Kita perlu mula tinggalkan yang lara. Kenapa? Sebab yang lara akan membawa kepada dosa kecil. Kemudian kalau kita terus melakukan dosa kecil, dia akan membawa kepada dosa besar. Kerana dosa itu seperti bagaimana kata ulama, maksiat ini akan tarik antara satu maksiat, kita akan suka untuk buat satu maksiat yang lain. Bani Israel, kaum yang dipimpin oleh seorang rasul yang melihat pelbagai mukjizat yang Allah Subhanahu berikan kepada Nabi Musa AS, dan Allah Subhanahu telah memberikan pada mereka yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Namun kenapa berlembu dan melakukan perkara syirik? Kerana Allah sebut, Allah kata, jadikan mereka hina, wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadab dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yu'minuna bi ghairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa mereka boleh buat perkara dosa besar, syirik dan sebagainya, dan Allah jadikan mereka hina? Allah kanu ya'tadun. Perkara itu kerana maksiat
Dan kedua, yang kedua, Aisyah sebut ahyal, Nabi hidupkan malam-malamnya. Jadi bagaimana cara hidupkan malam? Beribadahlah sepanjang malam kalau kita mampu. Namun sebagai manusia berkemungkinan kita tak mampu untuk hidupkan sepanjang malam. Kita nak hidupkan sepanjang malam, iaitu kita tidak tidur langsung sampai waktu subuh, waktu rehat kita adalah pada waktu siang. Kerana tidur waktu siang tidak digalakkan, namun kecuali bagi orang-orang yang qiyam pada malam-malam Ramadan. Jadi kalau kita nak malam sepanjang malam, peruntukkan masa waktu siang untuk qailulah, dan juga waktu kita jadikan waktu sebagai waktu untuk kita tidur berehat, kerana badan memerlukan kepada kerehatan. Jadi Nabi hidupkan malam. Pertama, caranya ialah hidupkan sepanjang malam. Yang kedua ialah hidupkan pada kebanyakan malam. Kerana badan kita mungkin kita tak mampu untuk hidup sepanjang malam, untuk kita hidupkan malam sepanjang sebahagian besar daripada waktu malam. Hidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, apa sahaja yang mampu kita. Allahul musta'an. Macam mana cara kita maksimumkan kualiti kita dalam beribadah? Hendaklah beribadah sehingga mencapai ibadah itu atau disyariatkan. Jangan sekadar melaksanakan. Buat amal ibadah biar sampai pada maksud. Kalau kita berpuasa, betul puasa yang mencapai tahap taqwa. Seperti Allah sebut, ya kutiba alaikumus alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beramal ibadah dengan sesungguhnya sehingga mencapai maksud. Maksud ibadah itu dimaksudkan. Kalau kita baca Quran, hendaklah baca Al-Quran sehingga mencapai pada maksud, sehingga Quran itu kita baca sehingga kita. Okey, pertama, beribadahlah sebenar-benarnya sehingga mencapai maksud. Tujuan ibadah itu disyariatkan, iaitu beribadah dengan sesungguh-sungguhnya mencapai maksud, bukan sekadar buat. Yang kedua, fokus kepada ibadah-ibadah yang besar, iaitu ibadah-ibadah yang disebutkan untuk kita amalkan secara khusus, seperti pada malam-malam itu qadar dalam hadis-hadis yang kita akan bincangkan sedikit insya-Allah. Yang ketiga, pastikan segala amal ibadah yang kita lakukan adalah amal ibadah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu sangat terhad, jangan kita sibukkan diri kita dengan beramal dengan amalan-amalan yang tak disyariatkan oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, pastikan amal ibadah kita semuanya amal ibadah yang sunnah, tidak mengandungi perkara-perkara yang tak diajarkan, kerana sangat rugi, sangat terhad. Yang keempat, dahulukan ibadah yang wajib daripada ibadah yang sunat, iaitu kita pada waktu Isyak dan pada waktu subuh hendaklah kumpulkan ahli jemaah. Pada keadaan sekarang kita tak mampu berjemaah di masjid, kita berjemaahlah di rumah bersama anak-anak kita. Hidupkan solat jemaah di rumah ketika waktu Isyak dan pada waktu subuh, sebagaimana kita dalam waktu solat tarawih dan solat qiyamul lail. Jadi buat perkara yang wajib, dahulukan perkara yang wajib, dan buatlah perkara yang wajib. Waktu harta kita perlu keluarkan zakat dan memang sampai pada haulnya dan memang harta kita cukup pada kadar nisab, keluarkan perkara yang wajib sebelum kita melakukan perkara sedekah-sedekah yang sunat. Dan kerana amal ibadah yang sunat itu merupakan rentetan ataupun kesinambungan daripada amal yang wajib. Sebab itu Allah SWT berkata dalam hadis qudsi, Allah kata, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu. Yang kelima, perbanyakkan ibadah-ibadah khusus malam Lailatul Qadar. Pertama qiyamul lail. Nabi bersabda, man qama imanan wa ihtisaban, perbanyakkan qiyamul lail. Yang kedua, Al-Quranul Karim, seperti mana kita tahu bahawa Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Dan ketiga ialah Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Aisyah tanya, sekiranya aku sempat yang perlu aku baca, Nabi kata, Nabi ajarkan, Nabi kata, quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul af. InsyaAllah oleh kerana faktor masa dan faktor lain yang tak berapa elok, nak minta izin untuk kita sampai sini dulu berkaitan dengan kuliah kita malam ini. Mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah tajuk yang sama, anda akan bincang semula dengan
ikhwah daripada media sunnah, mungkin kita akan ulang semula, ataupun sekiranya malam ini kadar ini akan ulang semula tajuk yang sama dalam kuliah Facebook insya-Allah. Dan anda mohon maaf